Demikianlah tadi Mahira dan juga Auda penonton sekalian ya, bersama dengan rakan penyampai kita di lokasi, iaitu bersama dengan Nurul Arminatul Atikah ya, mengenai dengan seorang pengusaha penternak kambing di negara Ketani ya. Jika kita ni perhatikan, walaupun keadaan jumlah kambing tersebut ia masih di orang lingkungan masih kecil lagi, sedikitlah maksudnya. Kalau Ketani pandai mempelajarinya untuk mengetahui lagi macam mana untuk mengembangbiakkan, insya-Allah ia akan menjadi satu perusahaan yang besar ya. Betul, alhamdulillah. Dan kita percaya kebanyakan orang-orang belia kita ni pun sekarang ini berani ya berkecimpung dalam penternakan ini ya. Alhamdulillah. Baiklah, untuk seterusnya kita kongsikan lagi satu segmen wawancara. Ini berkenaan dengan Haflut Takharuj ke-29 itu Sekolah Menengah Arab Laki-laki Hasanah Bolkiah, dan bersama dengan kita pada pagi ini iaitu bersama dengan Tuan Yang Mulia Tuan Muhammad Fizri bin Haji Johari, merupakan Ketua Bahagian Perhubungan Publisiti dan Media selaku penyelaras majlis ya, sudah pun berada di studio. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah, sihat walafiat. Alhamdulillah. Jadi ini yang akan kita perkatakan berkenaan dengan satu lagi acara iaitu Haflut Takharuj ke-29 ya, bagi Sekolah Menengah Arab Laki-laki Hasanah Bolkiah. Jadi untuk pertama-tamanya ni Tuan, mungkin dapat dikongsikan sebagai mukadimah berkenaan dengan acara Haflut Takharuj ke-29 Sekolah Menengah Arab Laki-laki Hasanah Bolkiah ni. Silakan Tuan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali pihak sekolah ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Rampai Pagi Radio Televisyen Brunei kerana memberikan ruang dan peluang bagi Sekolah Menengah Arab Laki-laki Hasanah Bolkiah menyampaikan, memberigakan mengenai Haflut Takharuj ke-29 pada tahun ini. Alhamdulillah, pada tahun ini Sekolah Menengah Arab Laki-laki Hasanah Bolkiah akan mengadakan Haflut Takharujnya yang ke-29 pada hari Khamis 13 Julai 2023 bersamaan dengan 24 Zulhijjah 1444 Hijrah yang akan diadakan di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. InsyaAllah akan bermula pada pukul 8.20 pagi. Antara objektif Haflut Takharuj pada tahun ini ialah yang pertama untuk memberigakan kepada pihak orang awam mengenai pembelajaran peringkat pra-universiti dalam bidang bahasa dalam bidang Arab dan juga A-level yang ada di negara Brunei Darussalam. Yang kedua, menzahirkan rasa kesyukuran dan juga penghargaan kepada ibu bapa dan juga kepada para penerima sijil yang telah berjaya mencapai keputusan yang cemerlang, yang tinggi dan bagus di dalam peperiksaan Sijil Tinggi Pelajaran Ugama Brunei ataupun STPUB dan juga BCGCE A-level. Dan insyaAllah di dalam majlis ini nanti seramai 345 penerima sijil akan diraikan, iaitu 260 akan menerima sijil tinggi pelajaran agama Brunei dan 115 orang lagi akan menerima 85 pelajar akan menerima sijil BCGCE A-level. Baik, alhamdulillah. Mungkinlah tadi Auda ya, sebagai pembukanya kita ni telah pun mengikuti penjelasan mengenai dengan Haflut Takharuj yang ke-29 bagi Sekolah Menengah Arab Laki-laki Hasanah Bolkiah yang telah pun diperjelaskan oleh tetamu kita. Sekali lagi kita perkenalkan Yang Mulia Tuan Muhammad Fizri bin Haji Johari, merupakan Ketua Bahagian Perhubungan, Publicity dan juga Media selaku penyelaras majlis. Baik, untuk berikutnya Tuan, kita ingin mengetahui seramai 345 penerima sijil insya-Allah akan diraikan di majlis tersebut ya Tuan ya. Jadi mungkin Tuan boleh menjelaskan serba sedikit mengenai dengan penerima sijil seperti pencapaian mereka ya, yang telah pun diperjelaskan. Silakan. Terima kasih.
Jadinya seperti yang dimaklumkan tadi, seramai 345 penerima sijil akan diraikan. Daripada 345 tersebut, 29 pelajar akan menerima sijil tinggi pelajaran agama Brunei dan juga BCGCE A-level. Artinya 29 ini akan menerima 2 sijil. Kemudian 231 akan menerima sijil tinggi pelajaran agama Brunei sahaja. Dan selebihnya 85 pelajar akan menerima sijil BCGCE A-level. Daripada 260 orang penerima sijil STPUB tersebut, 120 orang akan menerima mendapat pangkat mumtaz, iaitu cemerlang, iaitu yang tertinggi lah telah dari segi pangkatnya. Kemudian 78 penerima sijil akan menerima mendapat jaid jiddan, iaitu sangat baik. 48 lagi mendapat pangkat jaid, iaitu baik, dan 14 lagi akan menerima mendapat pangkat makbul, iaitu lulus. Manakala dari penerima sijil A-level, BCGCE A-level, mereka tertakluk kepada jumlah points yang mereka perolehi, dan alhamdulillah pada tahun ini ada yang mendapat 400 points dan yang sehingga ke 40 points lah. Artinya daripada 3 A-level kepada 1 A-level akan menerima sijil pada Haflut Taharruj pada tahun ini. Ya, alhamdulillah ya. Jadi ini untuk acara yang akan bakal berlangsung pada hari Khamis ya, iaitu 13 bulan Julai 2023. Mungkin Tuan boleh menerangkan ataupun mengongsikan atur cara pada hari tersebut dan siapa tetamu kehormat yang akan menyempurnakan penyampaian sijil di hari tersebut, Tuan? Boleh. Jadinya atur cara pada tahun ini tidaklah banyak berbeza dengan tahun lepas. Hanya pada tahun ini diadakan di tempat yang lebih besar, memandangkan jumlah penerima sijil pun makin meningkat, bertambah, dan juga mengambil kira lagi we are in a new normal sudah. So, jadinya jemputan pun sudah diberikan banyaklah untuk diundang. Jadinya atur cara pada Haflut Taharruj ke-29 pada tahun ini, insya-Allah majlis akan bermula pada 8.20 pagi, iaitu ketibaan ibu bapa. Kemudian pada 8.40 pagi ketibaan jemputan-jemputan khas. Pada jam 9.15 pagi ketibaan tetamu kehormat majlis, iaitu Yang Mulia Awang Haji Muhammad Rusli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Haliwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Dan kemudian tetamu kehormat akan dibawa untuk bergambar ramai terlebih dahulu dengan penerima sijil di kawasan hadapan pintu masuk, main entrance. Diteruskan dengan perarakan masuk penerima-penerima sijil ke Dewan Plenary, dan diteruskan dengan ketibaan tetamu kehormat ke Dewan Majlis, diikuti dengan bacaan persembahan Al-Quran, tafsir, Sayyidul Istighfar, dan juga selawat tafrijiyah oleh penerima-penerima sijil yang telah dikenal pasti. Dan seterusnya diikuti dengan lagu kebangsaan dan juga lagu rasmi Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hasan Al-Bulkiah. Dan pada waktu itu juga insya-Allah pemangku pengetua akan menyampaikan kata-kata aluan, dan diteruskan dengan persembahan khas yang ditujukan untuk penerima-penerima sijil yang diraikan pada Haflut Taharruj ini. Kemuncak majlis merupakan penyampaian sijil dan juga hadiah, iaitu dimulakan dengan penyampaian sijil tinggi pelajaran agama Brunei, diteruskan dengan BCGCE A-level, dan seterusnya anugerah-anugerah khas. Dan last sekali, yang terakhir sekali ialah anugerah misali, iaitu anugerah tertinggi Haflut Taharruj pada tahun ini. Dan itulah yang dapat dikongsikan mengenai atur cara dan tetamu kehormat insya-Allah yang akan mengambil tempat pada hari Khamis nanti. Dan kita pun ingin mengetahui ya mengenai dengan sebagaimana yang baru saja diperjelaskan oleh Yang Mulia Tuan ya, kita mungkin
tidak keberatan rasanya. Pada acara itu nanti, itu pada Haflul Takharuj yang ke-29 ini, akan menyaksikan penyampaian anugerah-anugerah khas dan juga anugerah tertinggi, iaitu anugerah pelajar misali dan pelajar contoh. Mungkin dapat Tuan jelaskan lagi secara rincinya mengenai dengan anugerah-anugerah tersebut, ya? Ya. Boleh. Baik, silakan. Alhamdulillah. Jadinya pada tahun ini sebanyak 10 anugerah telah dikenal pasti dan telah pun kira diperkenankanlah, dibenarkan oleh Lujnah AJK Haflul Takharuj. Jadinya anugerah tersebut terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah anugerah-anugerah khas. Jadinya dalam anugerah-anugerah khas ini ada kategori-kategorinya, iaitu yang pertama imtiaz STPUB, dan imtiaz STPUB ini ia terbahagi kepada tiga bahagian, tiga kategori, iaitu syu'bah syariah, usuluddin dan juga lughah Arabiah. Jadinya jurusan-jurusan penuntut adalah mana-mana mereka yang cemerlang dalam jurusan tersebut akan menerima anugerah-anugerah khas. Ada juga anugerah imtiaz khas A-level. Artinya mereka yang cemerlang dalam peringkat A-level diberikan anugerah khas. Kemudian ada juga anugerah khas kepimpinan akademik dan mumarasah al-lughah al-arabiyah. Ini menjurus kepada penerima sijil yang telah dikenal pasti menunjukkan kecemerlangan dalam pendidikan, kepimpinan dan juga muamalahnya dengan guru membiasakan dalam berbahasa Arab. Artinya ia berkomunikasi dengan guru-guru yang ada, rajin menggunakan bahasa Arab. Dia ambil kira juga. Dia ambil kira juga. Kira itu satu yang kita ni menyerlah di kalangan pelajar. Dan insya-Allah mungkin akan dapat memberi doronganlah kepada pelajar lain untuk berkomunikasi dalam bahasa Arab dengan guru-guru yang ada. Kemudian anugerah yang ada juga ialah anugerah pencapaian konsisten. Maksudnya pelajar-pelajar yang telah dikenal pasti daripada awal diorang punya tahap kecemerlangan itu konsisten. Jadi kalau yang mumtaz, ujiannya pun mumtaz, menerima anugerah juga. Dan ada lagi satu sebagai dorongan dan motivasi kepada pelajar yang lain, insya-Allah, ialah anugerah peningkatan akademik. Kadang-kadang pelajar ada menunjukkan peningkatan yang drastik. Contohnya ia asalnya daripada makbul, daripada lulus sahaja, tetapi apabila menduduki sijil tinggi pelajaran agama itu mencapai mumtaz. Jadinya mereka ini pun kami iktiraf dan kami berikan anugerah juga. Dan yang terakhir sekali dalam peringkat pertama, dalam kategori pertama ini ialah anugerah co-curriculum. Ini ditujukan kepada pelajar-pelajar yang memang aktif, bukan sekadar di dalam sekolah, malahan juga mengikuti pertandingan-pertandingan di luar sekolah. Dan last sekali dan terakhir sekali, yang kategori kedua ialah pelajar misali. Jadinya pelajar misali ini anugerah yang paling tinggi dalam Haflul Takharuj. Ia merangkumi semua bidang, dari segi kepimpinan, pencapaian akademik, muamalahnya dengan guru-guru, dan kadang-kadang penglibatannya di luar sekolah, bukan sekadar di dalam sekolah. Di luar sekolah mungkin ia pun menampakkan kecemerlangannya. Ada mengikuti acara-acara ataupun pernah berperanan lah dalam masyarakat ataupun menyumbang kepada masyarakat. Jadinya pelajar ini dikenal pasti dan dikirakan layak untuk menerima anugerah pelajar misali. Dan sebagai makluman tambahan juga, pelajar-pelajar tahun lepas yang menerima anugerah-anugerah khas ataupun anugerah misali, alhamdulillah telah 4 daripada mereka telah dikurniakan beasiswa Sultan Scholar. Ini yang pada tahun lepas lah yang menerima anugerah-anugerah khas, dan misali pada Haflul Takharuj ke-28 tahun lepas telah menerima anugerah Sultan Scholar pada tahun lepas. 4 orang. Alhamdulillah. 3 daripadanya melanjutkan pelajaran ke Universiti Al-Azhar. Dan seorang lagi ke United Kingdom dalam bidang civil engineering. Alhamdulillah, kami bersyukur dan juga sangat-sangat berbesar hatilah ada daripada Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hassanul Bolkiah yang mendapat beasiswa tertinggi daripada Kebawahan Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanul Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah melalui pihak yayasan.
Ya. Ya, Jadi maknanya untuk tahun ini kita masih lagi menantikan Menantikan. tersebut ya. Ya, InsyaAllah Mudah-mudahan mudah-mudahan. bertambah lagi InsyaAllah jumlah daripada diharapkan. mereka yang akan Betul. menerima InsyaAllah. anugerah nanti mudah-mudahan ya. Ya, jadi mungkin Tuan dapat mengkongsikan juga apakah persiapan yang sedang dibuat ataupun perancangan-perancangan daripada pihak sekolah demi kita ni memastikan kelancaran perjalanan majlis ini nanti. Boleh. Alhamdulillah, mulai pada hari ini sudah diadakan taklimat bagi penerima sijil di Sekolah Menengah Arab Laki-laki Hasna Al-Bulkiah yang akan menerangkan mengenai tata cara menerima sijil, letak kereta dan sebagainya. Sebelum pada minggu lepas pun sudah penerima sijil ini pun sudah mengambil jubah, menyewa jubah mereka. InsyaAllah pada esok akan diadakan raptai penuh full rehearsal di Dewan Plenary bermula pada jam 7.45 pagi dan insya-Allah majlis sebenarnya ialah pada hari Khamis. Jadinya persiapan alhamdulillah sudah rapi dibuat oleh AJK, termasuk dari segi hadiah, trofi dan sebagainya, jemputan, tempat letak kereta, jamuan dan sebagainya. Alhamdulillah semua sudah membagi komitmen. Semuanya telah bekerjasama dengan padu dan kami berharap agar insya-Allah mulai esok raptai penuhnya berjalan dengan lancarlah seperti mana yang diharapkan, memandangkan pada tahun ini adalah satu cabaran juga di tempat yang baru, tempat yang lebih besar, dengan susun atur yang baru. Jadinya saya selaku penjelas majlis berharap semuanya berjalan lancarlah dan ia akan menjadi satu majlis yang indah, bukan sekadar untuk penerima sijil ibu bapa, malahan untuk pihak sekolah juga menjadi ristaan di masa akan datang. Ya, mungkin tu dapat dijelaskan juga mewakili daripada seorang mahasiswa ataupun mahasiswi untuk acara haflul takharuj nanti. Berapa orang yang diperbolehkan? Maksudnya mewakili keluarga yang mewakili akan keluarga. Macam katanya itu kotanya lah. Kota untuk faham. bagi seorang mahasiswa dan mahasiswi. Okey. Jadinya pihak sekolah sudah pun memberikan undangan kepada ibu bapa. Secara amnya seorang penerima sijil itu kota untuk jemputan ialah 2, iaitu untuk ibu dan bapa. sahaja. Tapi memanglah difahami ada juga kadang-kadang ingin membawa ahli keluarga yang lain, insya-Allah boleh, tapi ialah kami pun memaklumkan juga kepada para penerima sijil memang sememangnya ada kota itu 2 lah, tapi insya-Allah kadang-kadang pun ada juga yang mungkin kurang sihat dan sebagainya tidak dapat hadir. Jadinya insya-Allah memang adalah ruang duduk itu. Dan ingin juga menambah sedikit, ngam je bertanya pasal kota ni juga. Silakan. Ada sebagai satu trend lah hanya kita ni, penerima-penerima sijil akan mengorder makeup artist ataupun fotografer tersendiri, videografer tersendiri. Sememangnya pihak sekolah membenarkan, tetapi mereka perlu berhubung dulu dengan AJK Fotografi, memaklumkan mereka daripada mana, dan dengan sendirinya kota tu memang dia masih 2, tapi kepada fotografer dan videografer ini memang tempat duduk itu memang tidak disediakan lah, memandangkan mereka akan kata ni moving around di sekitar sana saja. Di sekitar sana saja. Artinya itu memberi dalam norma yang baru ini insya-Allah sama-samalah kata ni orang beringat-ingat bekerjasama je lah. Jadinya jemputan ibu bapa, tempat duduk memang sudah disediakan. Jadinya yang selebih daripada itu fotografer dan sebagainya perlu fahamlah kepada keadaan. Jadi maksudnya akan beri keutamaan kepada mewakili 2 wakil saja ya. 2 wakil baik, sahaja. Kita Mahira. Ya, nampaknya kita sudah pun berada di penghujung segmen wawancara kita ya. Apapun kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Muhammad Fizri bin Haji Johari, merupakan Ketua Bahagian Perhubungan, Publicity dan Media selaku penyelaras majlis. Jadi kita harapkan mudah-mudahan acara yang akan berlangsung ini akan berjalan dengan lancar ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ya, itu dia ya dalam segmen wawancara kita. Insya-Allah ia akan berlangsung pada 13 hari bulan Julai 2023, dan apa yang kita difahamkan juga esok merupakan raptai penuh ya yang akan berlangsung di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Ya. Jadi nampaknya Mahira serta auda penonton sekalian, kita sudah berada di penghujung pertemuan kita di Rampai Pagi untuk hari ini, pertemuan kita Selasa. Insya-Allah bersama dengan rakan-rakan setugas kami yang lain pula dengan bahan-bahan ataupun topik yang akan
dibawakan ya. Ya. Tajuk-tajuk lebih menarik lagi insya-Allah akan kita persembahkan untuk bis kita. Jadi kita tutup Rampai Pagi ini mewakili semua warga kerja di ke-4 daerah. Ingin mengucapkan jutaan terima kasih Mahira. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita jumpa lagi.